kawan-kawan yang dikasihi, nama saya Tarani Sandasakar. Saya mengikuti ijazah sarjana muda dalam pentadbiran perniagaan di UNITA. Saya di sini untuk bercakap mengenai cara eratkan hubungan dengan rakan mahasiswa dari kejauhan. Rakan ialah salah seorang yang kita sangat mudah boleh dapat hubungan tanpa ragu-ragu. Tetapi hari ini kita semua tahu mengenai wabak COVID-19 yang mana kita diminta untuk tinggal di rumah untuk mengurangkan penyebaran virus ini. Jadi kita tidak boleh pergi mana-mana seperti biasa dan juga tidak dapat bertemu dengan rakan-rakan kita. Oleh itu saya ingin berkongsi mengenai cara eratkan hubungan dengan rakan mahasiswa dari kejauhan. Pertama sekali kita hendaklah sentiasa berkomunikasi dengan rakan mahasiswa kita sebab komunikasi merupakan perkara yang paling penting dan kunci utama sebuah hubungan. Oleh itu, kita boleh pilih satu jenis komunikasi rutin seperti WhatsApp dengan sentiasa menghantar mesej untuk mengucapkan selamat pagi atau selamat malam setiap hari. Selain itu, kita boleh membuat panggilan video iaitu FaceTime, menghantar klip audio dan gambar masing-masing untuk melepaskan kerinduan. Seterusnya, kebanyakan orang amat suka perkataan kejutan. Jadi, kita boleh beri kejutan rakan-rakan untuk hari istimewa. Bukan itu saja, kita boleh cuba membuat pembaruan dalam memberi kejutan, iaitu kejutan yang tidak terlintas di fikiran dan tidak semestinya hanya untuk hari-hari istimewa. Akhir sekali, salah satu cara paling mudah adalah dengan mengirimkan hadiah hasil kerja tangan anda seperti kraft atau lukisan. Kalau boleh, kita beli hadiah secara dalam talian dan terus dialamatkan kepada mereka. Hal ini kerana saya cukup yakin dengan cara-cara yang apa yang dikongsi akan mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan mahasiswa dari kejauhan. Sekian, terima kasih. Hai semua. Sebelum saya bermula, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang diri saya dahulu. Nama saya Imran Tan dan saya sedang menceburi bidang perniagaan di UNITA International University. Pesanan yang saya ingin menyampaikan kepada semua mahasiswa adalah supaya mahasiswa dapat mengekalkan kehidupan yang aktif dan sehat semasa pandemik ini. Contoh-contoh untuk mengekalkan kehidupan yang aktif dan sehat adalah melakukan senaman ringan di rumah atau bilik mahasiswa supaya dapat mempunyai badan yang cergas dan minda yang cerdas. Seterusnya, mahasiswa haruslah menjaga makanan dan minuman mereka supaya dapat mengurangkan penyakit kesihatan yang lain. Mahasiswa haruslah menjaga kebersihan sendiri, terutama bahagian tangan semasa pandemik ini. Mahasiswa juga boleh berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan melalui telefon atau media sosial untuk menggerakkan hubungan dengan mereka. Ini adalah pesanan yang saya ingin menyampaikan kepada semua mahasiswa pada masa kini. Hai semua, sebelum saya mula, saya harap rakan-rakan semua sihat dan sejahtera. Nama saya Harish. Saya sedang mencuburi bidang perniagaan di UNITA International University. Semasa PKP, saya telah menghadapi pelbagai cabaran dan tekanan semasa PKP dan saya akan memberitahu cara untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Cabaran pertama yang saya hadapi ialah saya tidak dapat berjumpa dengan rakan-rakan saya yang berjauhan semasa PKP. Masalah ini telah menyebabkan saya merindu mereka. Pada zaman yang teknologi canggih ini, saya dapat mengatasi masalah ini dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, WhatsApp, Skype dan lain-lain untuk berhubung dengan mereka melalui panggilan video. Selain itu, cabaran seterusnya adalah pembelajaran dan komunikasi antara cikgu dan pelajar melalui bersemuka telah berkurang semasa PKP. Oleh itu, pelajar berasa susah untuk menimba ilmu mereka dan juga bertanya soalan dengan cikgu. Masalah ini dapat dimenyelesaikan melalui aplikasi seperti Zoom, Google Classroom dan juga Microsoft Teams untuk meneruskan pembelajaran melalui secara talian. Akhirnya adalah cabaran yang dihadapi adalah oleh disebabkan PKP,
Aktiviti seperti memancing ikan, menonton wayang di panggung wayang dan makan di restoran telah terjejas dan terpaksa berada di rumah untuk keselamatan diri. Penyelesaian masalah ini ialah kita harus bersabar. Kita boleh membuat aktiviti-aktiviti yang tidak melibatkan untuk keluar dari rumah seperti bersenam di dalam rumah, bermain congkak dan sebagainya. Sampai sini sahaja. Terima kasih kerana sudi mendengar. Hai semua, sebelum saya bermula, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu dan menyampaikan satu pesanan kepada penonton-penonton yang disayangi. Baik, kita mula. Nama saya Kang Shendik dan saya sedang mensyukuri bidang perniagaan di Unita International University. Pesanan yang saya ingin menyampaikan ialah kita mesti mengamalkan penjarakan sosial antara satu sama lain untuk mengurangkan kadar COVID-19 di Malaysia. Semasa PKP ini, saya telah menjalankan berbagai aktiviti-aktiviti yang berfaedah di rumah. Aktiviti-aktiviti yang berfaedah di rumah yang dijalankan oleh saya ialah saya telah mereratkan hubungan dengan ahli keluarga saya. Dengan mereratkan hubungan dengan ahli keluarga saya telah memahami mereka dengan lebih mendalam. Dengan ini, saya telah pun dapat menyelesaikan masalah keluarga dengan secepat mungkin dengan menggunakan masa lapang yang banyak ini. Kedua, aktiviti-aktiviti yang saya telah lakukan semasa PKP ini, saya telah bersenam ringan di rumah. Senaman ringan yang telah saya lakukan ialah tekan tubi, lompat bintang dan sebagainya. Senaman akan memberikan badan kita cergas dan minda kita cerdas. Akhir sekali, aktiviti-aktiviti yang saya telah lakukan semasa PKP ini ialah saya telah banyak membaca buku semasa PKP ini. Dengan membaca, saya dapat pengetahuan yang luas seperti saya dapat memahami budaya-budaya lain dengan sejelas lagi. Okey, baik. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang saya telah jalankan semasa PKP ini. Manfaat yang dapat diperolehi daripada norma baru dalam situasi pandemik yang melanda dan memberi implikasi besar kepada masyarakat dunia adalah menghargai. Apa yang dapat dilihat semasa bermulanya norma baru ini adalah kita lebih menghargai masa, menghargai diri dan menghargai keluarga. Situasi yang dapat dikaitkan dengan menghargai masa adalah sebelum bermulanya norma baru, boleh dikatakan kita sibuk dengan pelbagai tugas dan tanggungjawab sehinggakan kita tidak dapat menggunakan masa yang ada untuk melakukan perkara yang berfaedah untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menghargai diri. Menghargai diri boleh juga dikaitkan dengan menghargai masa, iaitu melakukan perkara yang berfaedah untuk diri kita. Contohnya, melakukan aktiviti-aktiviti di rumah maupun aktiviti-aktiviti yang kita suka. Ianya boleh dikatakan seperti memberi ganjaran kepada diri sendiri. Menghargai keluarga. Keluarga adalah golongan yang rapat dengan kita. Akan tetapi, kebanyakan masa kita berjauhan dengan mereka disebabkan situasi-situasi tertentu. Contohnya, sebagai ibu bapa yang kebanyakan masanya berada di tempat kerja. Secara keseluruhan, dengan adanya perintah kawalan pergerakan, kita lebih berpeluang untuk menghargai apa yang patut kita hargai di dalam kehidupan ini. Hai semua, nama saya Prabna Sharon.
saya mengikuti ijazah sarjana muda dalam pentadbiran perniagaan UNITA. Saya ingin berkongsi pendapat saya mengenai pengalaman pembelajaran dalam talian. Semasa waktu PKP ini, golongan mahasiswa ialah golongan yang paling terjejas oleh wabak COVID-19 yang dikenali sebagai coronavirus. Pembelajaran secara online mempunyai kekurangan maklumat terhadap pelajar, terutamanya untuk pembelajaran secara online yang tiada bergangguan semua mahasiswa memerlukan internet yang pantas. Walau bagaimanapun, adalah sesetengah lokasi yang tiada talian internet yang pantas, ini akan menjadi suatu punca yang akan mengganggu mahasiswa. Seterusnya, mahasiswa tidak dapat fokus dengan teliti. Ini berlaku kerana mereka tidak mengawasi dan diberi kebebasan. Selain itu, mereka juga tidak boleh belajar secara face-to-face. Kelas face-to-face akan memberi keselesaan untuk bersohat apabila mereka keliru. Tambahan pula, mahasiswa tidak dapat berbincang dan berkongsi pemikiran mereka satu sama lain. Hai sekali, semua mahasiswa akan mengingin untuk berjumpa untuk meluangkan masa dengan kawan semasa kelas. Oleh itu, memberi ketenangan kepada mereka yang ada masalah dalam pembelajaran atau tersendiri. Sehubungan dengan itu, kelas fizikal akan memberi kekurangan konflik kepada sesuatu mahasiswa. Semua perkara ini adalah kekurangan dalam kelas secara online. Ini adalah pengalaman yang terdapat melalui pembelajaran dalam talian. Saya berharap penonton akan memahami apa yang telah saya kongsikan anda semua hari ini. Terima kasih. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal. So, hari ini saya nak kongsikan dengan anda tentang kehidupan mahasiswa dalam COVID-19. Okey, ya seperti kita tahu COVID-19 ni agak berbahaya. So, dia boleh jangkit kepada sesiapa saja. Okey. So, sebagai mahasiswa yang kita tahu, kita ni memang kena banyak keluar rumah. Okey, disebabkan PKP ni kita terpaksa duduk dalam rumah. So, ya agak mencabar bagi seorang mahasiswa. Okey, dia tak dapat nak keluar mana, nak buat projek pun susah, nak interview orang pun susah, apatah lagi nak pergi kelas. Okey, so sekarang ni yang kita tahu UNITA memang membuat kelas mereka di atas talian. So, dengan menggunakan platform Microsoft Teams, mereka dapat merealisasikan kelas tersebut lah orang kata. Okey, tapi untuk kita ni adalah orang kata memang tak best sangat. Sebab yalah nak menghadap depan PC kan. So memang mata tu memang sakit lah kalau nak tenung PC hari-hari. Okay, so bagi saya disebabkan kelas atas talian ni kita terpaksa pergi, terpaksa munculkan diri kita. So nak buat macam mana, ikut je lah. Tapi ada juga kawan-kawan saya yang buka PC terus tidur. Ya, tapi jangan buat macam tu lah, tak elok, berdosa. Alright, so yang lagi satu adalah kita kena sentiasa menjagakan jarak diri kita, iaitu jarak sosial. So yang macam kita tahu ni, COVID-19 ni dia sejenis penyakit yang merebak di atas sentuhan. Okay, so dekat situ yang macam kita kalau pergi Mr. DIY ke, kita pergi dekat Giant, kita akan tengok ada tip merah dekat atas lantai. Apa tip merah tu, apa maksud dia? So tip merah tu adalah melambangkan penjarakan sosial, iaitu 1 meter. So kita bila berdiri, kita beratur, kita tak boleh rapat-rapat lah macam dulu. Tak boleh lah nak rapat-rapatkan soft. Kita kena jarak-jarakkan sikit. Alright. So, jangan risau kalau andai kata kita tersentuh orang lain ke, kita kena cepat-cepat membersihkan diri kita dengan air dan sabun. Okey, basuh tangan, mandi. So, kalau boleh, kalau kat luar tu, yalah mustahil lah kan nak cari sabun dengan sinki kan. So, kita boleh pakai hand sanitizer. Jadi, sebab itulah kita tengok orang dekat Mr. DIY, dekat farmasi memang galak lah jual hand sanitizer ni. Kadang-kadang satu botol tu boleh sampai nak dekat RM20 pun ada. Jangan main-main, saya pernah tengok. Alright, so yang tu je saya nak kongsikan. Memang norma baharu ni mendidik kita disiplin yang agak tinggi. Sebab yelah masing-masing tak ada kena penyakit, masing-masing nak elok. So kalau bagi saya nak elok, kita duduk rumah lah, jangan keluar. Tapi nak buat macam mana, kadang-kadang kita kena keluar agak. So jaga disiplin, jaga diri.
So dekat sini saya nak menyatakan hasrat saya iaitu selamat maju jaya. Dan kalau boleh, kalau kena penyakit demam ke apa, cepat-cepat pergi klinik, jangan tangguh. Okay? So salam COVID-19 daripada saya. Stay safe, stay at home. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Aiman Rashidi Syam bin MD Ali, merupakan pelajar UNITA International University, dan hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua harapan saya pasca pandemik COVID-19. Sebagai seorang pelajar, kita perlu cakap dengan isu semasa yang melanda di seluruh dunia, iaitu pandemik COVID-19. Hal ini kerana ia akan menjejaskan dari segi pendidikan, kerana pelajar tidak dapat kembali ke pusat pengajian masing-masing untuk menjalani sesi perkuliahan seperti biasa sehingga waktu yang akan diberitahu kelak. Harapan saya agar semua pelajar dapat menggunakan masa ini untuk memfokuskan sepenuhnya kepada pengajian atas talian. Hal ini kerana pendidikan harus dilaksanakan demi kelangsungan hidup pada masa akan datang dan juga berkemungkinan berterusan sehingga pandemik ini betul-betul tamat atau mencapai sifar kes baru. Jadi sebagai pelajar, kita harus mematuhi SOP yang sudah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Selain itu, saling bantu dan mengingati orang lain supaya mematuhi penjarakan sosial dan juga memakai pelitup muka kerana ia amat penting untuk memutuskan rantaian COVID-19. Sekian, terima kasih. #kita jaga kita.